Hai, selamat petang. Salam sejahtera. Hari ini bersama saya Azura Aziz di Big Live Update jam 3 petang. Tetamu kita hari ini adalah orang yang tidak asing lagi. Sebenarnya banyak kali juga beliau datang di sini dijemput untuk mengupas beberapa isu semasa dan juga politik. Bersama saya hari ini kita ada Datuk Khairuddin Abu Hassan daripada Parti Pejuang. Selamat datang, Datuk. Terima kasih Azura, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kita sekarang ni hangat kerana kita sebenarnya menjelang PRN Melaka ni ramai yang nak tahu kenapa. Kenapa Pejuang mengambil stand sebegitu. So, my first question, ramai yang kata Pejuang tidak yakin menang di PRN Melaka dan sebab itulah mereka tidak mahu bertanding atau tidak berani bertanding. Your comment. Okey, terima kasih Azura. Terlebih dahulu terima kasih kerana sudi menjemput saya sekali lagi ke studio BBTV. Sebenarnya bagi saya itu merupakan satu persepsi, satu kenyataan yang tidak tepat sama sekali dan tidak berasas. Parti Pejuang, kami sudah bersedia dalam segenap segi pada hakikatnya. Sebab itulah kita baru-baru ini kalau kita dengar kenyataan yang dibuat oleh pengerusi Parti Pejuang Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Presiden Parti Pejuang Yang Berhormat Datuk Seri Utama Mukhriz, kita nak bertanding 120 kursi pada pilihan raya yang ke-15 yang akan datang. Andai kata kami tak bersedia, saya rasa kepimpinan tertinggi parti tidak akan membuat kenyataan ini. Kerana nak bertanding 120 kursi itu lebih kurang sama tarafnya dengan Barisan Nasional, Parti UMNO yang telah wujud lebih kurang 60 tahun yang lepas. Kami baru beberapa bulan diluluskan parti ini secara rasmi, ya. Dan kita nak bertanding, berhasrat untuk bertanding 120 kursi. Ini membawa arti, bagi saya, kenyataan tersebut merupakan satu emblem bahawasanya Parti Pejuang adalah parti yang cukup bersedia. Dan sebenarnya apabila dikatakan kita tak mau ambil bahagian dalam pilihan raya negeri Melaka, takut kalah dan sebagainya, itu tidak betul. Tidak betul sama sekali. Parti Pejuang kita berpegang kepada prinsip kita, iaitu prinsip kita tidak mahu konform dengan perbuatan ahli-ahli politik yang tidak bertanggungjawab. Menjatuh kerajaan, lompat-melompat yang akhirnya kerajaan tumbang, terpaksa diadakan pilihan raya negeri. Kita tidak mahu bersubahat dengan perkara-perkara yang seperti ini. Kita tidak mahu kelihatan kepada rakyat berebut kuasa di saat kita sedang menghadapi penularan COVID-19. Walaupun kita dah proklaim bahawasanya kita berada dalam situasi endemik sekarang, tetapi pada realitinya COVID is still there. Ya. Kita tidak mahu sejarah pilihan raya negeri Sabah berulang kembali. Sebab itu kita katakan kepada rakan-rakan seperjuangan kita, tak kira daripada parti pembangkang ataupun parti kerajaan, try to avoid pilihan raya negeri Melaka. Masa belum sesuai untuk kita adakan pilihan raya negeri Melaka. Kita tidak perlu nak berebut kuasa dan sebagainya at the expense of the safety of the rakyat. Kita tidak mahu kerana kita rakus kuasa, kita hanya fikir nak berebut kuasa, akhirnya yang menjadi mangsa ianya akan membebankan rakyat. Penularan kes-kes baru kemungkinannya akan berlaku seperti mana berlaku pada pilihan raya negeri Sabah. Inilah alasannya kita tidak mahu ambil bahagian. Kerana Parti Pejuang kita berprinsip dan kita berpegang kepada prinsip secara utuh. Kita tidak mahu konform seperti mana saya katakan tadi dengan perkara-perkara yang tidak betul. Amalan-amalan politik rakus nak berebut kuasa di saat ini yang masa ketikanya belum sesuai pada realitinya. Jadi kita atas dasar inilah kepimpinan tertinggi Parti Pejuang kita mengambil satu keputusan bahawasanya kita akan stick to kita punya prinsipal pendirian kita. Kita tidak mahu terlibat dalam pilihan raya negeri Melaka. Bagi saya sebenarnya dalam mana-mana pertandingan ini adalah satu lumrah. Menang kalah adalah satu perkara yang lumrah. Apa kita nak takut? Betul. Andai kata kita takut, kita tak tubuhlah Parti Pejuang. Apabila kita bersedia untuk tubuh Parti Pejuang, maknanya kita bersedia dalam segenap segi. Nak bertanding ke bukan saja pilihan raya negeri, tetapi kita dah bersedia untuk menghadapi pilihan raya negeri, pilihan raya umum yang ke-15 nanti, insya-Allah.
Okey Datuk, thank you. So, Datuk ada sebut tadi bahawa untuk pilihan raya yang akan datang, pilihan raya umum PRU yang ke-15 akan datang, pejuang bersedia untuk bertanding 120 kerusi, iaitu lebih kurang sama dengan Parti UMNO, Barisan Nasional dan sebagainya. Cuma sekarang ni Barisan Nasional menggunakan PRN Melaka sebagai dia punya testing ground untuk melihat bagaimanakah penerimaan pengundi terhadap parti komponen tersebut. Bagaimana pula pejuang ni melihat bagaimana, how are you going to test yourself? Because if you're going for 120 seats in PRU 15, you need to do a survey, or how are you guys going to do it? How confident are you that number one, you will akan dapat 120 kerusi tersebut, dan juga bagaimana you boleh yakin, parti pejuang yakin bahawa rakyat akan mengundi parti yang baru? Ya, terima kasih Azura. Saya rasa kebanyakan orang bercakap sedemikian rupa. Kalau kita masuk pilihan raya negeri Melaka ini, it could be a good platform untuk kita jadikannya itu sebagai satu asas dry run untuk tengok populariti kita, untuk audit populariti kita, untuk kita tahu di mana kita berada. Probably set a KPI or benchmark. Yeah, something like that. Penerimaan rakyat terhadap kita. Jadi bagi saya sebenarnya itu tidak penting. Sebenarnya rakyat pada hari ini, rakyat semakin bijak. Rakyat pandai menilai. Jadi bagi saya, kita tidak perlu jadikan pilihan raya negeri Melaka ini sebagai satu dry run untuk kita audit populariti kita, ataupun kita nak tengok di mana kita berada, penerimaan rakyat terhadap parti pejuang. Saya rasa tak perlu. Apa yang perlu kita buat pada hari ini ialah kita harus bersikap konsisten untuk menjaga, untuk membela, untuk mencari jalan macam mana kita nak bantu rakyat, nak selesaikan segala permasalahan rakyat di peringkat akar umbi dan juga negara kita. Sebenarnya rakyat pada hari ini, mereka bukan nak tengok pilihan raya negeri, pilihan raya umum dan sebagainya. Pada hari ini, natijah daripada kita hadapi pandemik COVID yang begitu teruk, yang meninggalkan pelbagai kesan yang begitu teruk kepada keseluruhan rakyat, rakyat pada hari ini memerlukan bantuan. Jadi atas dasar ini dah juga sebenarnya Azura, kita berpegang kepada prinsip bahawasanya parti pejuang kita nak fokus. Buat masa ini, kita nak cari jalan, nak cari satu formula macam mana kita nak boleh bantu pihak kerajaan dan juga rakyat untuk menyelesaikan segala predikamen, segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh rakyat. Jadi bagi saya sebenarnya, untuk kita nak jadikan pilihan raya negeri Melaka sebagai satu ukuran populariti kita dan sebagainya, itu tidak betul. Dan rakyat tidak mahu pun melihat perkara-perkara seperti ini berlaku. Kerana rakyat sedang menderita. Dan bila rakyat sedang menderita, rakyat hanya want to see food on the table. Tetapi bagi kita pula, orang-orang politik yang tidak bertanggungjawab ni, kebanyakannya, kita hanya bercakap tentang nak berebut kuasa. Itu saja matlamat kita. Jadi bagi saya sebenarnya, sama ada kami ambil bahagian ataupun tidak ambil bahagian dalam pilihan raya negeri Melaka, saya rasa pendirian Parti Pejuang amat disanjungi oleh rakyat. Saya sebenarnya Azura, baru-baru ni saya pulang ke kawasan parlimen saya di Jasin. Saya berjumpa dengan rakyat di peringkat akar umbi, khususnya opinion leader daripada kawasan parlimen Jasin ni. Satu kawasan parlimen mengandungi lebih kurang 5 Dewan Undangan Negeri. Satu kawasan yang agak luas. Jadi bila saya minta pendapat daripada rakyat di peringkat akar umbi, ramai daripada rakyat akar umbi appreciate pendirian Parti Pejuang. Ramai rakyat di peringkat akar umbi kagum dengan pendirian Parti Pejuang untuk tidak mengambil bahagian dalam pilihan raya negeri Melaka. Saya tanya mereka kenapa? Kerana mereka kata inilah dia prinsip yang sepatutnya disemai di kalangan ahli-ahli politik, parti-parti politik di tanah air kita. Jangan hanya duk fikir kita nak berpolitik, nak berlawan, nak berebut kuasa dan sebagainya, dan akhirnya rakyat yang menderita. Jadi kita, bagi saya sebenarnya saya amat setuju dengan ramai pendapat bahawasanya
reputasi Parti Pejuang ini amat favorable. Apabila kita mengumumkan kita tidak mengambil bahagian dalam pilihan raya negeri Melaka, rakyat memandang tinggi kepada prinsip perjuangan Parti Pejuang. Ini membawa erti bahawa kepimpinan tertinggi Parti Pejuang amat rasional, kita amat wise, dan saya rasa macam saya katakan tadi, bila kita turun ke akar umbi, rakyat benar-benar menghargai pendirian Parti Pejuang untuk tidak mengambil bahagian dalam pilihan raya negeri Melaka. Okay, moving forward, tadi I want to go again. Kita Pejuang sedia untuk bertanding 120 kerusi dan you guys are actually looking at the bigger picture. Maknanya moving forward, you guys would prefer to focus on the general election, the 15th general election rather than the state election. But my question is, dia pernah berlaku pada Bersatu di mana mereka bertanding banyak kerusi tetapi mereka menang sedikit saja compared to other parties yang bertanding waktu itu. My question is, if you say Pejuang ni khusus fokus pada isu rakyat, masalah rakyat, you do not want to get involved in politics. Soalan saya, jika Pejuang begitu confident, where do you get your confidence that you can win, number one? What if you do not get the majority seats that you hope for? How would Pejuang move forward to help the people with the little resource that you have? Terima kasih Azura, satu soalan yang agak baik dan bernas. Tapi bagi saya sebenarnya, kita tidak boleh bandingkan Parti Pejuang dengan Parti Bersatu. Parti Bersatu ni, saya nak maklumkan kepada Azura bahawasanya penubuhan Parti Bersatu ini, hala tuju penubuhan Parti Bersatu ini tidak betul dari hari pertama. Parti Bersatu ni sebenarnya, saya adalah salah seorang daripada pengasas terawal untuk tubuhkan Parti Bersatu. Dan saya adalah orang yang pertama untuk mengumumkan meninggalkan Parti Bersatu. Kenapa? Kerana Parti Bersatu pada hari itu dikontrol oleh Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Mahyadin Mat Yassin ini adalah seorang yang tidak mempunyai keikhlasan. Seorang pada hakikatnya yang amat egoistik. Apa saja yang dilakukan adalah kepentingan agenda politik beliau dalam Bersatu. Sebab itulah Parti Bersatu pada waktu itu ditubuhkan dengan agenda untuk memenuhi hasrat Mahyadin Mat Yassin. Sebab itu saya kata kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad pada peringkat awal penubuhan Parti Bersatu, saya kata, Tun, jangan percaya dengan Mahyadin Mat Yassin. Beliau adalah seorang yang oportunis. Beliau adalah seorang yang tidak ikhlas dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan rakan-rakan seperjuangan yang lain. Matlamat Mahyadin Mat Yassin, dia hanya nak memperkuatkan Parti Bersatu, nak perkuatkan kedudukan beliau, yang akhirnya apabila ini tercapai, dia akan sepak keluar Tun Dr. Mahathir Mohamad dan rakan-rakan seperjuangan yang lain. Dan saya kata kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, you trust me. Apabila kedudukan Mahyadin Mat Yassin kuat, apabila kedudukan Parti Bersatu itu kuat, akhirnya dia akan sepak you keluar. Dan Alhamdulillah, dengan kuasa Allah, it happened. It happened. Sebab itulah Parti Bersatu ini tidak boleh dibandingkan sama sekali dengan Parti Pejuang. Kerana matlamat penubuhan Parti Bersatu salah dari hari pertama penubuhannya. Parti Pejuang, kita tubuhkan Parti Pejuang. Parti Pejuang ditubuhkan oleh tokoh-tokoh pemimpin yang berprinsip. Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku pengurusi Parti Pejuang. Ketika selepas langkah Sheraton, Mahyadin Mat Yassin kata apa kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad? Join us. We will make sure kita name you sebagai Perdana Menteri kali ketiga. Tetapi atas dasar prinsip. Kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad amat konsisten dengan prinsip beliau untuk tidak mahu bekerjasama dengan golongan kleptokrat, dengan kluster mahkamah. Walaupun ditawarkan jawatan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad tolak. Begitu juga dengan Presiden Parti Pejuang, Datuk Seri Utama Mukhris Mahathir, diberi pelbagai tawaran. Timbalan Presiden Parti Pejuang, Datuk Wira Marzuki Yahya, ditawarkan pelbagai jawatan.
Setiausaha Agung Parti Pejuang Datuk Wira Amiruddin, sekarang ni Setiausaha Agung Parti Pejuang, ditawarkan pelbagai jawatan. Datuk Seri Dr. Syahrudin, orang yang pernah rakan seperjuangan yang karib dengan Mahathir Mat Yassin, ditawarkan pelbagai jawatan juga, menolak. Jadi moralnya di sini, ini membuktikan bahawasanya pemimpin-pemimpin utama Parti Pejuang adalah terdiri daripada kalangan yang berprinsip. Jadi bila terdiri daripada kalangan yang berprinsip, kita berpegang utuh kepada prinsip perjuangan yang luhur. Jadi penubuhan Parti Pejuang ini dapatlah kita katakan right from the beginning. Kita tubuh Parti Pejuang ini dengan nawaitu yang cukup mulia, dengan niat yang cukup baik, untuk kita nak lawan rasuah di tanah air kita secara habis-habisan. We walk the talk. Kita bukan cakap kosong. Saya dalam isu lawan rasuah ini, saya lawan dengan bekas presiden parti saya, Najib Razak, sampai saya masuk lokap, sampai saya masuk jail di penjara Sungai Buloh. Kita lawan dalam kes skandal 1MDB. Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya, Datuk Seri Mukris, Datuk Wira Marzuki, Datuk Wira Amiruddin, Datuk Seri Syahrudin, dan rakan-rakan yang lain. Kita bukan bercakap kosong. Kita mempunyai satu track record yang agak baik dalam melawan rasuah. Sebab itulah Parti Perjuang, kita percaya, sekiranya rasuah ini kita tidak lawan secara habis-habisan, keseluruhan bangsa, negara dan agama kita akan ranap. Dan apabila negara kita ranap, bangsa kita ranap disebabkan oleh amalan rasuah yang berleluasa secara berskala besar, saya rasa sukar untuk kita nak rebound semula. Jadi sebab itulah matlamat kita, kita nak lawan rasuah secara habis-habisan di tanah air kita, kita nak membasmikan pandemik rasuah secara habis-habisan. Dan yang keduanya, kita tengok pada hari ini, parti yang berteraskan kepada orang-orang Melayu secara 100%, Parti UMNO, yang ditubuhkan lebih daripada 60 tahun, sudah rosak. Parti UMNO pada satu masa dahulu dapatlah kita katakan sebagai satu parti keramat kepada orang Melayu. Wadah perjuangan UMNO hanyalah untuk nak menjaga kesejahteraan, kebajikan orang-orang Melayu, di samping kita menjaga hak-hak bangsa asing. Seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan negara. Tetapi malangnya, Parti UMNO selepas kepimpinan Datuk On, almarhum Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Allahyarham Tun Razak, Allahyarham Tun Husin On, selepas kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad selama 22 tahun, kita sudah nampak graf kepimpinan Parti UMNO, populariti Parti UMNO sedang junam ke bawah. Selepas Tun Abdullah Ahmad Badawi mengambil alih kepimpinan Parti UMNO, diikuti dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, diikuti dengan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, UMNO sudah rosak. UMNO rosak dengan begitu teruk. Dan bagi saya, amat sukar untuk kita nak repair Parti UMNO ini. Kerana kerosakan Parti UMNO ini terlalu teruk. Beyond repair. Beyond repair. Sebab itulah atas dasar ini, Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Yang Berhormat Datuk Seri Utama Mukris dan rakan-rakan seperjuangan yang lain mengambil kira bahawasanya kita perlukan sebuah lagi parti melebis untuk kita ambil alih peranan UMNO, untuk kita nak memayungi orang-orang Melayu, untuk kita nak bawa orang-orang Melayu ke hadapan secara gemilang, secara cermelang. Di samping kita menghormati perlembagaan negara, kita menghormati hak-hak bangsa asing, kita nak jaga hak-hak orang Melayu dan juga hak-hak bangsa asing seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan negara. Kita menghormati perlembagaan negara. Parti Pejuang, walaupun ianya adalah sebuah parti melebis secara 100%, tetapi kita adalah sebuah parti yang moderate, parti yang liberal. Kita bukanlah parti yang berbau perkauman. Kita bukanlah parti yang berbau chauvinis dan sebagainya. Jadi inilah dia kekuatan Parti Pejuang, yang mana akhirnya kita nak jadikan Parti Pejuang sebagai satu alternatif kepada orang Melayu
sebagai satu ganti kepada orang Melayu, untuk orang Melayu ada satu platform parti yang kuat untuk memacukan orang Melayu ke era yang lebih gemilang. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita sebenarnya bercakap pasal satu, sebenarnya Datuk ada menyentuh tentang dua topik favourite saya sebenarnya. Satu, mementeras rasuah. Dan kedua ialah race-based party. Okey. Saya sebenarnya sangat berminat tentang dua topik ni. So I'm going to ask you a quite critical question which I think viewers kita pun sebenarnya nak tanya, sebab sebelum saya dapat tahu saya nak interview Datuk, actually I did my research and also I asked some of those people outside and also our viewers dekat luar sana. Saya juga ada in contact with them, also asking them what they want to know. So now that you talk about the race-based party, tidakkah pejuang merasakan parti yang berasaskan kaum atau satu kaum, regardless you are liberal, tapi parti yang berasaskan satu kaum itu agak ke belakang, kerana we see right now Malaysia is in this modern era. 60 years ago, kita perlukan yang parti Melayunya, parti Cinanya. But today kita melihat Malaysia ini pelbagai kaum. Not only dia pelbagai kaum, but we have mixed families already. We are already in intermarriage. We go to mixed schools. Our schools are also interracial. So, tidakkah pejuang ini merasakan to have another race-based party nak melawan UMNO? Okeylah, UMNO tu tak relevan pada saya pun. UMNO ni dia memang ada followers dia yang tersendiri, mereka dah lama, they are seniors of seniors, kan? So don't you feel that pejuang is going backwards? Oh, okey. Satu soalan yang baik, Azura. Sebenarnya bagi saya soalan ini tidak relevan sama sekali, tidak tepat sama sekali. Saya nak tanya Azura, daripada tahun 1957, selepas kita capai kemerdekaan, ataupun selepas 1946, selepas penubuhan Parti UMNO, dari pilihan raya persekutuan yang pertama pada tahun 1955 dan yang berikutnya, Parti UMNO is always the core untuk parti-parti bagi kita menghadapi pilihan raya. Daripada Perikatan dulu, kemudiannya ditukar kepada Barisan Nasional, ditunjang oleh Parti UMNO. 100% a Malay-based party. Biar Perikatan dan juga Barisan Nasional. Saya nak tanya Azura, saya nak tanya orang ramai. Walaupun pada waktu itu kerajaan kita ditunjang oleh sebuah parti 100% Melayu, a Malay-based party, apa cacat celanya? Adakah kita mengambil satu pendekatan untuk suppress hak-hak bangsa asing? Adakah kita pernah berbuat sedemikian rupa kepada bangsa asing? Sebab itulah saya kata, orang Melayu adalah bangsa yang cukup baik. Bangsa yang cukup tolerant. Bangsa yang berpegang erat kepada semangat give and take dan sebagainya. Kita bangsa yang amat rasional. Sebab itulah, bila kerajaan negara kita ditunjang oleh Parti UMNO, bangsa asing dapat hidup secara aman damai, secara harmoni, secara meriah dan maju dalam segenap segi. Kita anjurkan dasar ekonomi baru kepada orang Melayu untuk nak samaratakan sedikit kedudukan orang-orang Melayu dalam bidang ekonomi, dalam bidang nak memegang kekayaan negara pada waktu itu. Akhirnya, dasar ekonomi baru itu bukan saja benefit orang-orang Melayu, tetapi dasar ekonomi Melayu itu juga memanfaatkan keseluruhan bangsa di tanah air kita. Ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang pada satu masa dulu kononnya dikenali sebagai ultra Melayu, orang yang tidak suka kepada bangsa asing dan sebagainya. Ketika kepimpinan emas Tun Dr. Mahathir Mohamad selama 22 tahun memimpin UMNO, memimpin Barisan Nasional, berapa ribu Tun Dr. Mahathir Mohamad wujud kalangan jutawan daripada bangsa-bangsa asing. Malahan bangsa-bangsa asing cukup cermelang di bidang ekonomi. Sebab itu saya kata, di negara kita, Azura, ini hakikatnya Malaysia
terdiri daripada kepelbagaian kaum, plural society. Tetapi kalau kita nak lihat negara kita stabil, kita nak lihat politik kita stabil, ekonomi kita stabil, bidang sosial kita stabil, kita memerlukan kekuatan kepimpinan Melayu. Ini asasnya yang siapa pun tidak boleh nafikan. Sekiranya kepimpinan Melayu itu longgar, kacau bilau dan jadi haru biru, maka ianya akan efek segenap sektor di tanah air kita. Tetapi apabila kepimpinan Melayu itu mantap, kuat dan stabil, segala-galanya akan menjadi stabil dalam negara kita. Ini terbukti ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad mentadbir negara kita pada suatu masa dulu. Jadi ini amat penting. Jadi bagi saya, orang kata kononnya kalau kita wujudkan Malay based party ini, sekarang ni sudah tidak relevan lagi. Di alaf moden ini, kita believe in plural society. Ya, betul. We believe in plural society. Kita hormati hak-hak bangsa asing. Tetapi saya nak tanya, sekiranya kita wujudkan Malay based party secara 100%, apakah ini membawa erti kita tidak boleh berkahwin dengan parti-parti lain? Apa dia konsep Barisan Nasional? The components. Barisan Nasional diterajui oleh Parti UMNO 100% Parti Melayu, tetapi dengan kebijaksanaan pemikiran pemimpin-pemimpin Melayu, kita wujudkan komponen. So what is the problem? Kita tak boleh nak absorb ahli-ahli daripada bangsa asing untuk masuk ke dalam parti kita secara terus-menerus. Kita boleh wujudkan komponen parti-parti terdiri daripada kepelbagaian bangsa. Jadi tak ada masalah pun. Right, so maknanya orang yang bercakap di luar tu sebenarnya cakap-cakap kosong sajalah, kerana mungkin mereka tidak memahami bagaimana untuk move forward. Exactly. With Saya rasa mereka punya political reading mereka itu agak shallow. Kerana mereka tidak mengamati perkembangan politik tanah air kita. Selama ini pun kerajaan di tanah air kita diterajui oleh UMNO, sebuah parti 100% orang Melayu. Tetapi bangsa asing dapat hidup secara harmonis, secara aman damai, dan mereka juga dapat progres secara terbaik mungkin disebabkan oleh kekuatan kepimpinan Melayu yang kita anjurkan kolaborasi secara berkomponen dengan parti-parti lain. Ianya terbukti berjaya. Tapi Datuk, saya rasa ada juga yang kata when you have this Malay based party and ia diterajui oleh Melayu, dan katanya walaupun secara dasarnya kita melihat parti Melayu itu memberi pelbagai peluang dalam sektor ekonomi ataupun education contohnya, masih lagi ada juga suara-suara di belakang mengatakan bahawa walaupun kerajaan ataupun walaupun satu parti itu respect the other races ataupun the other party of a different race, tapi mereka melihat masih ada lagi kepincangan. Contoh, masih lagi perlu ada kota, contoh education contohnya sekolah Melayu. Let's talk about school, paling simple at the moment, sebab sekolah pun dah nak start lagi 2 minggu untuk next week pun dah start. So ada yang mengatakan kalau satu education sebenarnya Melayu akan dapat dulu. China dan India pandai macam mana pun they will not get the seat because they are of different race. So how would Pejuang fix that problem? Ya, sebenarnya bagi saya itu satu tomahan yang kurang tepat bagi saya, yang kurang berasas juga bagi saya. Pendemokrasian pendidikan di tanah air kita berjalan dengan betul baik. Sebab itu Azura, pada hari ini kita tengok di kalangan profesional terdiri daripada anak-anak daripada bangsa-bangsa asing, daripada orang India yang berasal daripada estate dan sebagainya. Ramai dah jadi doktor, ramai dah jadi engineer dan sebagainya. Begitulah juga dengan orang Cina, orang asli, suku-suku kaum yang lain. Kenapa? Kerana
proses pendemokrasian pendidikan di negara kita itu sebenarnya berjalan dengan cukup baik, cukup adil. Sebab itulah di tanah air kita, kita masih mengekalkan, kita mengizinkan sekolah mengikut mother tongue masing-masing. Kita masih ada sekolah Cina, sekolah Tamil. Kalau kita pergi ke negara jiran, contohnya, tak perlu kita pergi jauh. Singapura asal usulnya dari Malaysia. Kita pergi ke negara Singapura, kita tengok adakah kerajaan negeri Singapura mengizinkan penubuhan sekolah Cina, sekolah Tamil. Vernacular schools. Vernacular school is non-permissible, is not being practiced in the said country. Kita pergi ke Indonesia, kita pergi ke Thailand. Tetapi di tanah air kita, Azura, kita menghormati bangsa asing. Bukan saja di bidang hak-hak mereka, di bidang ekonomi, bidang sosial dan sebagainya, di bidang pelajaran pun hingga ke hari ini, kita menjaminkan bahawa hak mereka tidak akan dipadamkan. Jadi untuk mengatakan bahawasanya sistem pendidikan kita itu berat sebelah, lebih berat menjerumus kepada bangsa Melayu dan sebagainya, itu tidak betul. Itu tidak betul. Kita tengok universiti-universiti awam di tanah air kita, ramai para pelajarnya terdiri daripada orang Cina, orang Tamil dan sebagainya, orang asli suku-suku kaum yang lain. Kita tidak pernah menyekat hak mereka. Jadi bagi saya itu hanyalah satu pemahaman yang tidak berasas and very baseless actually. Okay, thank you very much for clearing that up. Kemudian saya nak sentuh tentang my second favourite topic, rasuah. Tadi Datuk Hairudin ada sebut kalau kita, kalau jika pejuang diberikan peluang, you know, what you guys are serious about is to eradicate rasuah. Okay. Bagaimana? We have been talking about eradicating rasuah for like so long, kan? Tetapi setiap kali kita tukar government, setiap kalilah whatever ketua pengarah yang dah dilantik ni, kita masih lagi gagal. In fact, nowadays we are the worst. We have actually gone top notch to number 5. Corrupted country in the world. We are closing down to Zimbabwe, you know. And ada juga orang mengatakan bagaimana pejuang confident untuk membasmi rasuah sedangkan, you know, peneraju itu Tun M sendiri dahulu, you know, dikatakan, you know, kuat rasuah dengan proksinya, you know, Daim Zainuddin. Your comment? Ya, sebenarnya Azura, ni saya akui untuk nak lawan rasuah ini bukan satu perkara yang agak mudah. Kita nak combat graft and corruption is an uphill task actually. Tetapi ianya again bergantung kepada kesungguhan kita, keikhlasan kita nak lawan rasuah. Macam kami, saya Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya Datuk Seri Utama Mukriz, Datuk Wira Mazuki, Datuk Wira Amiruddin, Datuk Seri Dr. Syahrudin dulu, semua orang kata apa kepada kami? Pada tahun 2014 ketika kita nak lawan kes skandal 1MDB, iaitu satu kes skandal keuangan yang terbesar pada dekat ini. Ya. Ramai orang kata don't waste time. Kita tak boleh nak lawan kes skandal 1MDB ini. Kenapa? Kerana pada waktu itu negara kita diterajui oleh kerajaan kleptokrat. Legal enforcement authorities semuanya terletak di bawah telunjuk kerajaan kleptokrat. Tetapi Azura, there are ways and means to fight and to combat graft and corruption. Kalau tengok, saya nak bercakap tentang diri saya akui pada tahun 2014-2015, saya orang yang pertama membuat laporan polis dan laporan kepada pihak SPRM tentang kes skandal 1MDB. Namun, ianya tidak berjalan. Saya akui pada waktu itu. Kerana pada waktu itu, Legal Enforcement Authority, badan-badan perundangan, semuanya dikawal oleh
kerajaan kleptokrat. Jadi kita ambil pendekatan lain untuk nak lawan kes skandal 1MDB ni. Kita kumpul maklumat dan bukti dan sebagainya. Kita tengok kepada money trail dalam kes skandal kewangan yang terbesar di Alaf ini. Akhirnya, apa kita buat? Kita mengambil satu inisiatif untuk terbang ke Singapura untuk kita buat laporan kepada Legal Enforcement Authority di Singapura. Kepada pihak perundangan dan pihak kuatkuasa undang-undang di Singapura. Kita terbang ke Singapura, kita buat laporan di Singapura. Kita terbang ke Hong Kong. Kita buat laporan kepada pihak polis Hong Kong dan juga kepada pihak Anti-Graft Commission di Hong Kong. Kita terbang ke Switzerland, kita buat laporan. Kita terbang ke France, kita buat laporan. Kita terbang ke United Kingdom, kita buat laporan. Dan kita juga buat laporan kepada pihak Legal Enforcement Authority di Amerika Syarikat. Jadi dalam perjuangan, mana-mana perjuangan, khususnya perjuangan nak lawan rasuah ini, sebenarnya banyak pendekatannya. Kita harus ada strategi untuk kita nak lawan rasuah. Dan political will, shall I say? And political will. Kalau kita tak boleh nak lawan rasuah dalam negara, kemungkinannya kita boleh lawan rasuah di luar negara. Untuk nak memperbetulkan apa yang tidak betul dalam negara kita. Jadi bagi saya sebenarnya, ianya bergantung kepada keikhlasan kita, kejujuran kita, to what degree kita iltizam kita nak lawan rasuah. Ini yang sebenarnya penting. Dan orang buat pelbagai persepsi kononnya Tun Dr. Mahathir Mohamad ini seorang tokoh negarawan yang cukup korup dan sebagainya. Azura, kalau sesiapa berada rapat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, mereka akan tahu siapa itu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kalau kata Tun Dr. Mahathir Mohamad itu seorang tokoh negarawan yang korup dan sebagainya, simpan berpuluh-puluh bilion di luar negara dan sebagainya, dah berpuluh tahun. Saya pun cabar mereka. Bawa mai bukti kepada saya. Kalau mereka ada bukti yang sahih, yang kukuh untuk membuktikan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad seorang tokoh negarawan yang korup, bagi kepada saya sendiri akan lawan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dah berpuluh tahun cakap kosong. Eza Maknor dulu kononnya ada berkotak-kotak evidence dan sebagainya, tetapi akhirnya apa terjadi? Dia mengakui bahawa itu hanyalah sewa politik. Jadi inilah, kalau dalam bidang politik ni, apabila kita menjadi tokoh pemimpin Azura, kita tidak boleh terlari daripada elemen-elemen fitnah dan sebagainya. Ini adalah asam garam dan lumrah kita berpolitik. Sebab itulah untuk nak menjadi seorang pemimpin bukan senang. Kita kena ada kekuatan kita yang tersendiri untuk nak jadi seorang pemimpin, untuk nak menghadapi fitnah-fitnah yang seperti ini. Jadi bagi saya sebenarnya itu merupakan satu persepsi kosong, cakap kosong yang tidak berasas sama sekali, kerana sampai hari ini mereka gagal membuktikan kononnya salah laku Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumpul kekayaan dan sebagainya. Sebab itu, kalau Azura singkap semula ke belakang, kita tengok apa berlaku selepas pilihan raya yang ke-14. Saya pada waktu kita gerakkan Deklarasi Rakyat pada waktu itu, bukan mudah. Saya terpaksa akui, bukan mudah untuk kita nak jadikan itu sebagai satu platform bipartisan. Kita nak gabungkan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan pemimpin-pemimpin daripada Parti PKR, Parti DAP, Parti Amanah. Musuh tradisi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Memaki hamun Tun Dr. Mahathir Mohamad berpuluh-puluh tahun. Tetapi akhirnya, kerana kita mempunyai common agenda pada waktu itu, untuk nak lawan kerajaan kleptokrasi, untuk nak selamatkan negara, kita berjaya gerakkan satu platform Deklarasi Rakyat. Merupakan satu platform yang pertama Tun Dr. Mahathir Mohamad bergabung tenaga dengan musuh-musuh seteru-seteru politik beliau. Buat kali pertama. Dan akhirnya, kita pergi ke pilihan raya yang ke-14, kita bertanding di bawah Pakatan Harapan. Dan apabila kita tubuh kerajaan di bawah Pakatan Harapan,
ramai daripada pemimpin-pemimpin DAP, PKR dan Amanah mengatakan kepada saya bahawasanya mereka rasa bersalah. Saya tanya, bersalah apa? Kerana ada persepsi negatif menuduh Tun Dr. Mahathir Mohamad ni kononnya seorang tokoh negarawan yang korup dan sebagainya. Apabila mereka mendampingi Tun Dr. Mahathir Mohamad, mereka berada dalam kabinet Tun Dr. Mahathir Mohamad, barulah mereka mengakui bahawa sebenarnya Tun Dr. Mahathir Mohamad ini adalah seorang tokoh negarawan yang no nonsense. And he always go by the book. Barulah pemimpin-pemimpin daripada PKR, DAP, Amanah mengakui perkara tersebut. Sebelum nak buat apa-apa keputusan dalam mesyuarat kabinet Tun Dr. Mahathir Mohamad, that is his nature. Dia akan tanya seorang demi seorang untuk minta pandangan sebelum beliau dan kabinet buat keputusan. Begitulah juga dalam Parti Pejuang. Parti Pejuang ni, Azura, terdiri daripada ramai anak-anak muda yang bukan daripada background politik, yang tidak ada background politik langsung, tetapi mereka adalah dari kalangan profesional. Apabila mereka duduk dalam mesyuarat Majlis Eksekutif Parti Pejuang, itulah cara Tun Dr. Mahathir Mohamad. Walaupun mereka tidak mempunyai asas politik yang kuat dan sebagainya, sebelum kita nak buat satu-satu keputusan politik, Tun Dr. Mahathir Mohamad akan minta pandangan daripada semua anak muda. Siapa kita nak bandingkan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang berada di pesada politik daripada sebelum negara merdeka, daripada sebelum Parti UMNO ditubuhkan pada 1946 hingga ke hari ini. Beliau masih lagi sihat. Pemikiran dia cukup tajam pada hari ini. Kekuatan dia tu masih lagi, kudrat dia tu masih lagi baik. Siapa kita nak bandingkan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Tetapi ini dia karakter Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau tidak akan membuat satu-satu keputusan seorang diri, tetapi beliau suka meminta pandangan daripada orang ramai dan buat satu-satu keputusan secara konsensus. Inilah kekuatan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baik, Datuk. Very interesting elaboration on Pejuang dan juga Tun M. My last question, which is actually a question I picked up on Facebook. Apa pendapat Datuk apabila orang melabelkan anggota-anggota tertinggi Pejuang dan juga leaders-leaders di dalamnya sebagai recycle leaders? We're going to close there, so I want you to wrap it up. I want you to answer why. How do you feel? Ataupun adakah mereka sebenarnya recycle leaders? Are they still relevant to the people? Kerana since you say kita juga ada juga dalam Pejuang tu parti-parti muda, tetapi mengapa muka-muka yang diketengahkan itu adalah orang-orang yang lebih senior? Ya, sebenarnya dalam politik, Azura, dalam mana-mana struktur politik, kita tidak boleh mewujudkan satu platform politik baru terdiri 100% daripada orang-orang baru. It won't work. Ini realitinya. Ya, it won't work. Ya, muda pun ada kerana ada Syed Saddiq, yang berhormat Syed Saddiq dalam parti muda untuk nak menerajui parti muda. Dalam politik ini, kita perlu kepada percambahan pemikiran, kepelbagaian idea dan sebagainya. Sebab itulah dalam mana-mana parti politik, it has to be nature yang mana kita kena blend tenaga lama, orang-orang lama, segelintir dan majoriti orang-orang Melayu. Kerana orang-orang lama ini pengalaman mereka dalam politik cukup luas. Mereka memahami sejarah politik cukup luas. Dan untuk nak mengatakan bahawa kita recycle pemimpin-pemimpin lama dalam Parti Pejuang, ini tidak tepat. There's no such thing as recycling of leaders dalam mana-mana parti politik. Kita lihat Parti UMNO. Kita lihat kerajaan pada hari ini. Bukankah itu kerajaan recycle? Bukankah UMNO terdiri daripada pemimpin-pemimpin yang masih lagi di-recycle? Tidak ada muka baru yang ditonjolkan untuk menggantikan pemimpin-pemimpin lama dalam UMNO. Begitu juga dengan Parti PAS. Jadi begitulah juga dengan Parti DAP, Parti PKR. Bagi saya, dalam sebuah organisasi politik, ianya perlu percampuran antara yang lama dan yang baru. Itu tidak penting, Azura.
Yang penting dalam mana-mana struktur organisasi parti politik ialah pemimpin-pemimpin yang bersih. Dalam Parti Pejuang, saya berani kata kita ada pemimpin-pemimpin grade A++. Kita ada Tuan Dr. Mahathir Mohamad yang terbukti track recordnya untuk memimpin negara dan sebagainya. Lawan rasuah secara habis-habisan. Dia mempunyai satu track record yang commendable, Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Begitu juga dengan Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir, Datuk Wira Marzuki Yahya, Datuk Wira Amiruddin, Datuk Seri Dr. Syahrudin. Ini adalah kalangan tokoh-tokoh pemimpin yang berprinsip. Selepas langkah Sheraton, walaupun mereka ditawarkan pelbagai jawatan oleh Tan Sri Mahathir Mat Yassin, mereka menolak jawatan tersebut. Mereka sanggup jadi pembangkang. Mereka sanggup hilang jawatan. Mereka sanggup hilang wang ringgit dan sebagainya. Kenapa? Demi perjuangan untuk nak menegakkan kebenaran. Jadi bagi saya, kalau kita masih menggunakan hikmat tokoh-tokoh pemimpin yang bersih seperti ini, ianya tidak menjadi satu kesalahan. Malahan, ianya akan menguatkan sesuatu parti politik tersebut. Baiklah, terima kasih Datuk. Thank you for coming and thank you for sharing your ideas on Pejuang. So, maka tidaklah Pejuang itu sebenarnya hilang taring. They are okay. They are actually preparing for the next general election. So, saya harap lepas ni kita boleh bercakap lagi. Saya sebenarnya tadi agak nervous kerana saya buat benda ni ad hoc. So, lepas ni I think lepas ni we should be okay to do it together again to moderate. InsyaAllah. I have a lot of questions to ask. Very interesting indeed. Sekian daripada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton. Continue teruskan bersama kami di Big Blue TV. Jangan lupa klik like, share dan subscribe BBTV dan jumpa lagi sebentar lagi. Terima kasih. Terima kasih.